Tapi kadang-kadang diduga juga. Kadang-kadang orang datang, "Woi, hidung besar. Woi, itu ini kan." Kadang-kadang saya, Allahu Akbar. Tapi istighfar. Lari cepat-cepat. Masuk dalam kita cepat-cepat. Marah juga kalau orang cakap hidung besar apa semua Marah? Rasa juga bang. Rasa tak dihormati lah. Faham tak? Oh. Ada juga. Kita kan manusia bang kan. Tapi kadang-kadang kita dengan mak. Abang bayang tak? Abang keluar dengan mak abang, tiba-tiba orang sama, "Woi, Mawi. Woi, ini kan." ada. Ada biasa. Kan? Tapi kadang-kadang kalau dalam awak punya lawak kan, awak main-mainkan juga pasal hidung awak tu. Saya tak main, orang sebelah main. Kadang-kadang saya senyum je, layan je bang. Oh, tapi kalau kata level kita dah di plan dalam skrip, atau saya dengan Johan, kita dah rasa okay, it's okay. Ini kita punya konten. Itu lain. Tapi kalau kata budak yang muda pada kita, yang contoh kita tengah dating lah katakan bang. Kau faham tak kita tengah dating ataupun kita tengah keluar dengan mak kita ke. Orang tepuk-tepuk bau tengah makan, cakap, ambil gambar semua benda kan. Kan itu manage. Tak salah pun kalau dia tegur baik-baik, betul tak bang? Betul. Kalau abang ada peminat, abang rasa abang buat macam abang meminati seorang artis, abang rasa abang tegur macam tu tak? Abang rasa abang tegur macam tu tak bang? Tak over lah kot. Kan kita cakap, "Bang, boleh tak ada gambar bang, skeping bang, saya minat abang." Mungkin kita cakap macam itu, betul tak? Betul. Sebab saya datang dulu daripada orang biasa. Saya minat senario, Chef Wapek. Saya minat abang kan. Ni serius kan, tak tipu ni hari Jumaat ni bang. So, macam mana saya tegur abang dulu? Saya tak ada gurau-gurau orang-orang, saya tegur baik-baik semua benda. Even senario, walaupun dia komedian, saya tak layan komedian macam mana orang layan komedian. So, saya mengangkat. Sebab pada saya first, yang paling utama ialah kita punya rezeki ataupun anugerah yang paling besar ialah talent bang. Talent abang masuk universiti, abang pergi belajar mana takkan dapat bang talent. Sebab talent ni adalah satu bakat. Itu anugerah Allah. Yang dia bagi betul-betul kat kita, dia bagi ni. Kalau kita tak ada talent, kita pergi asal macam mana pun, tapi kalau Allah tak bagi vibe ataupun tak bagi aura pun, kita tak dapat apa pun. Tapi kalau talent dengan rezeki dapat digabungkan dengan aura sekali, maksud macam mana kita nak create hati peminat. Peminat ni kita tak boleh nak paksa bang. Kau kena minat aku tau. Kau kena minat aku tau. Tak boleh. Jadi bila kita dah duduk tempat ni, saya rasa tak salah pun kita hargai. Tak salah pun kita tak sombong. Tak salah pun kita layan. Tak salah pun kalau kita diduga, istighfar je. Relax. Itu pendapat saya lah kan. Yelah. Tapi nak dapat benda tu, nak dapat benda tu bukan senang tau. Betul. Nak dapat tu benda tu bukan senang. Tapi kalau dia nak tarik pun tak susah. Pun anytime juga sebenarnya kan. Tak susah kalau nak tarik. Betul. Nak tarik anytime juga. Tapi saya duduk dalam industri ni macam saya belajar, saya tengok orang mula-mula sebelum naik, duduk abang-abang dengan kita, bila dah naik terus aku kau. Saya pun okey je. Lama dah jadi kekuat sikit. Lepas tu lama-lama Tuhan tarik. Saya bercakap, jangan risau. Saya kau boleh nak siap ubah benda yang tidak baik. Tengok cermin apa yang aku tak kena. Kenapa Allah bagi aku begini, kenapa Allah bagi dia begitu. Mungkin ada benda yang tak kena lah. Itu pada saya lah. Ni ada orang tanya bang, apa pandangan Zizan dengan keadaan Ustaz Abid Lu? Ada orang tanya bang. Ini soalan yang baik ni. Abang nak komen tak pasal Ustaz Abid Lu ni? Ustaz Abid Lu ni kenapa? Kenapa orang... Okey, dia buat amal jariah, dia post dekat dia punya media sosial. Dan ramai yang kecam ni lah, kata dia riak, menunjuk itu ini. Ada few benda lah. Wallahualam lah selebihnya. Tapi dia dikecam dan sekarang ni dia tengah minta maaf. Dia kata dia silap, dia lemah. Saya tengok. Abang punya pandangan macam mana? Kita ni tak boleh menilai orang sebenarnya. Kan siapa kita nak menghukum orang tu riak ke nak menunjuk ke apa. Kan kalau kita tengok style Ustaz Abid Liu, dia memang buat, kalau dia tunjuk dengan perbuatan tau. Betul. Dia punya betul. Dia berdakwah dengan perbuatan lah. Betul. Kan. So sebenarnya kita yang tengok ni sebenarnya diuji juga. Diuji juga. Kenapa kita hati kita ni bila kita tengok dia buat baik, hati kita cakap apa? Hati kita cakap, Alan, nak tunjuk baik tu. Nampak tak? Itu problem tu. Itu problem dekat dalam tu. Betul. Dekat dalam tu. Dia ada suara kat dalam diri kita ni, ada suara baik, suara jahat.
So kalau kita tengok orang tu berjaya, contoh tengok Zizan berjaya, hati kita cakap apa? Hati kita cakap apa? Kalau cakap, alhamdulillah ha. Okay, itu bertanda baik lah. Betul. Tapi kalau hati kita cakap, alah dia ni dapat lebih-lebih pula, Tuhan macam tak adil pula dengan aku. Itu tanda tak baik. Jadi apa yang berlaku pada Ustaz Abiliu ni, macam kita, sepatutnya kita kena support lah. Betul. Pasal itu benda baik kan? Kalau Ustaz Abiliu tak buat, kita boleh buat ke? Betul. Simple je lah bro. Kan? Pada saya ada orang kata kesian Ustaz Abiliu. Ni pendapat saya, kesian Ustaz. Saya langsung tak kesian dia bang. Bila orang duk kutuk-kutuk dia, saya langsung tak kesian kat dia. Sebab dia dah buat benda baik. Kenapa kita nak kesian kat dia? Dia dah buat satu amalan yang cukup baik. Yang saya kesian, macam abang cakap, hati orang ni. Kesiannya, kau dah tak buat apa. Kau kutuk lagi orang tengah buat benda baik. Betul. Saya kesian orang yang tengah kutuk ni. Kan? Tapi kalau Ustaz Abiliu kata buat benda tak betul, kau pergi berbetulkan lah. Kau pergi beli barang, kau pergi hantar dekat orang susah. Yes. Kau tak payah buat apa yang kau rasa tak kena yang dia buat. Contoh dia post IG. Tapi pada saya, dia post IG untuk membangkitkan lagi semangat orang dan untuk mengklarifikan orang yang bagi duit kat dia dan dia hantar dekat siapa-siapa yang sepatutnya dia bagi. Itu ada bukti. So orang yang bagi pun rasa macam, itu hasil duit aku, Ustaz dah sampaikan. Betul. Yes, betul. Cuma basuh minda otak tu. Dia ikhlas tak ikhlas ni bukan kita tak tahu. Betul? Kita tak tahu. Yang tahu Allah kan benda ni kan. Tapi kita tengok Ustaz Abiliu makin okey, makin tenang, insya-Allah. Apa yang dia buat tu saya rasa ialah dia orang belajar agama kot. Takkan dia nak menunjuk-nunjuk kan. Takkan dia nak buat main-main. Saya rasa dia dah membuka satu perasaan supaya kita pun perlu buat benda ni lah. Yalah. Kita pun sedar macam ada lagi orang susah. Kan? Now kita pun rasa kesian. Dan apa yang dia buat, dia post itu, Ustaz Abiliu dia post yang akak yang naik kursi roda tu. Yes. Bang, menangis saya bang. Bang, saya menangis sumpah. Saya ada DM Ustaz Abiliu tapi dia tak reply lagi. Saya pun tak tahu macam mana nak berhubung dengan dia. Nantilah kalau ada rezeki, ada Allah izinkan, nanti mungkin berhubunglah kita. Dan lagi satu Zan, kalau Abiliu tak buat macam itu, kita pun tak tahu wujud orang-orang yang susah macam ni tau. Betul. Yang duduk bawah jambatan kan. Yang tidur dalam rumah yang penuh dengan sampah sarap. Kita tak tahu. So bila kita tengok tu, ada punya orang susah macam ni kan. Orang macam gitu bang. Tak sampai bulan puasa, dia orang dah berpuasa bang. Abang tak sedih bang. Tu lagi Abiliu dah sampaikan makanan kat dia orang, lagi kita nak kutuk ke? Betul lah dia. Kan? Kalau tak ada orang macam Abiliu yang tak sampai makanan kat situ, janganlah kutuk. Kita nak turun kutuk-kutuk macam tak lah bang. Betul. Kan? So janganlah. Tolonglah support, doa cukup. Doa cukup. Kalau kita tak dapat kirim duit pun, kirim doa pun cukup. Betul. Dia satu lagi Zan, dia manusia ni dia ada watak masing-masing tau kat dunia. And Abiliu dengan watak dia lah, dia bawa lah dia punya karakter, dia punya jalan cerita dia, cara dia menyampaikan benda-benda baik dengan cara Abiliu. Betul. Kan kalau kita tengok macam Zizan, dengan cara Zizan lah. Alhamdulillah. Cara melawak, cara apa semua, tapi dalam cara melawak tu ada benda yang awak bagi. InsyaAllah. Ada benda yang awak share kan. Macam itu lah, sama dengan macam penyanyi juga. So ada penyanyi mungkin dia menyampaikan melalui lagu. Betul. Kan dia macam itu. Betul. Masing-masing punya peranan lah, peranan. Yalah. Niat kita lah macam Rhoma Irama bang kan. Betul. Rhoma Irama banyak lagu-lagu dia buat kita insaf tu. Mula-mula dengan melodi macam layan, bila dengar lirik, oh my god. Yes. Kisah dalam judi kan. Salah seorang lah. Gila kan. Betul. Soalnya ramai je. Rhoma Irama minat ke? Layan jugalah. Layan. Layan juga. Soalnya ramai je, bukan Rhoma Irama je, ramai. M. Nasir. M. Nasir. Antara mungkin tinggal orang faham tak faham je lah dengan lirik lagu dia. Ramli Sarip, Jamal Abdillah. Yes. Siapa lagi lah? Ramai. Lepas tu yang lain, Robani Raihan tu semua memang confirm dah tu. So lagu-lagu abang pun banyak, saya perasan. Okey lah. Yelah, mesti abang ada niatnya. Mesti abang ada niat
nak hantar benda baiknya. Takkan nak buat kosong-kosong bang kan. Yalah, Awak kita apa? buat je lah. Kita buat je. Kita buat je lah kan. Kita buat dan kita taklah harapkan apa-apa. Betul. Kita tak adalah harap manusia nak puji kita ke, suka kita ke. Kita buat je kan. Yalah, betul. Kan? Betul. Sebab kadang-kadang takut kita buat tu kadang-kadang kita nak ikhlas, tapi bila kita rasa macam orang tak puji pun lagu aku, habis ikhlas kita. Habis. Betul. Betul. Kan? Itu kalau nak cerita bab ikhlas lah kan. Yalah. Tapi Tapi ikhlas buat banyak je lah. bang. Ikhlas banyak. Ada ikhlas, ada C-class, ada itu Mercedes. Ya. Aduh.